Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung bidang sirah yang bertajuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Objektif yang pertama ialah mengaplikasi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan menghadapi penentangan. Yang kedua, merumus kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan mengamalkannya. Dan yang ketiga, mencontohi kepribadian dan tindakan Rasulullah SAW dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah. Pada minggu lepas kita telah belajar berkenaan dengan maksud dakwah. Kita ingat lagi sekali, apa itu maksud dakwah? Maksud dakwah bererti menyeru dan mengajar umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Selain itu, kita juga telah tahu berkenaan dengan cara Nabi berdakwah, iaitu secara lisan dan juga secara perbuatan. Secara lisan kita ingat lagi sekali, seperti nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Manakala secara perbuatan pula, Nabi telah menunjukkan sikap yang terpuji seperti ziarah, yang kedua memberikan hadiah, yang ketiga mengutuskan surat, yang keempat menghantar utusan, dan yang terakhir Nabi berakhlak mulia. Dan yang terakhir, pada minggu lepas kita telah belajar mengenai tentangan orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, seperti yang pertama fitnah, yang kedua pemulawan, yang ketiga penyiksaan, dan yang keempat pembunuhan. Baiklah, sekarang kita lihat muka surat 157. Tajuknya ialah akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Sila lihat gambar yang pertama, bersabar. Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Di sini kita hendaklah menunjukkan sikap seperti Nabi Muhammad SAW supaya sentiasa bersabar dengan ujian yang melanda kepada kita. Gambar yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Di sini kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua tindakan kita seharian. Yang ketiga, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy ialah prihatin. Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Jadi, kita hendaklah mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Dan yang terakhir, Nabi seseorang yang berjiwa besar. Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Itulah akhlak yang Nabi tunjukkan kepada kita semua. Nabi seseorang yang tidak berdendam kepada orang lain, dan Nabi seorang pemaaf terhadap mereka yang melakukan kesalahan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, murid-murid, kita lihat pada muka surat 158, iaitu akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Gambar yang pertama, Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah, meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Yang kedua,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Alhamdulillah telah selesai sesi perjalanan kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.